Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad khataman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim amma ba'du. Yang dihormati Al-Fadhil pengacara majlis, yang dihormati pengerusi, timbalan pengerusi Masjid Taman Intan Sungai Petani, seluruh ahli jawatan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita panjat puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memanjangkan usia-usia kita dan kita telah berada pada hari ini terlalu hampir dengan Ramadan. Kita duduk di hujung dah daripada Syaban. Sepatutnya bila nak sampai kepada Ramadan ni kita gembira, seronok. Tapi hati kita sendiri kita tahu macam mana hati kita lani dalam kita nak menyambut Ramadan. Ada orang dia tengok laut yang luas tu, dia kata salli ala sayyidina Muhammad, tak maulah duk pi laut ni pasal laut tu nampak banyak dengan sampah sarap. Ada tong kosong, ada botol-botol kosong, ada sampah ni, aku tak suka pergi dekat laut. Seorang lagi kata apa? Aku pula suka pergi dekat laut. Pasal apa? Pasal aku boleh pergi tangkap ikan. Dalam laut tu banyak ikan, jadi manfaat rezeki untuk keluarga aku. Ada pula orang kata apa? Laut tu sangat cantik, aku boleh selam ke dalam dasar laut tu. Aku tengok koral, aku tengok Masalli ala sayyidina Muhammad, batu karang yang sangat cantik di dasar laut. Ada seorang lagi dia kata apa? Lagi hebat laut ni bukan untuk setakat untuk keluarga, bukan untuk cantik mata. Tapi laut ni katanya subhanallah, ni masalli ala sayyidina Muhammad, orang boleh ambil minyak di bawah laut tu sampai boleh dimanfaatkan untuk satu daripada negara. Hebat. Masing-masing punya pandangan-pandangan berbeza yang boleh mengambil manfaat daripada laut. Demikian juga Ramadan. Allah offer dekat kita ni tuan-tuan, sama standard saja Ramadan. Tapi ada orang tengok Ramadan tu sebagai tempat dia susah hati bila dia nak masuk Ramadan. Tu yang dia pulun makan hari ni, subhanallah, 2-3 hari ni penuh restoran, tuan-tuan tengok. Ya Allah Rabbi, macam dia tak boleh nak makan sebulan tu. Dia berasa macam dia makan sungguh-sungguh ni hari ni, dia esok ni dia makan sungguh-sungguh, macam tahan perut tu sampai sebulan tu. Dia masuk Ramadan, dia kata sudahlah Ramadan ni subhanallah, tak boleh nak makan dah. Dia berasa sudahlah Ramadan ni tak boleh nak cakap, tak tahuan dah gitu. Dia berasa dia main Ramadan, dia berasa susah hati, dia berasa tak seronok. Ada orang macam tu. Ada orang dia masuk Ramadan, nak main Ramadan ni, excited, dia seronok dia. Pasal apa? Dia nampak banyak ganjaran yang nak main dekat dia ni, Allah nak bagi dekat dia dalam bulan Ramadan ni. Maka dia pulun sungguh-sungguh ni, dia seronok sungguh. Bahkan persediaan yang dia buat untuk masuk Ramadan ni, dia buat 6 bulan lagi tu sebelum masuk Ramadan. Bahkan 3 bulan dulu ni, start bulan Rajab dia dah mula dah persiapan dan persediaan dia untuk bulan Ramadan. Dia punya seronok dan excitednya untuk masuk bulan Ramadan.
Masing-masing punya persepsi sendiri. Masing-masing punya yang duduk dekat dalam ni nama iman. Yang duduk dekat dalam ni yang nama dia hati, qalbun. Ada orang hatinya begitu excited, seronok nak masuk Ramadan. Ada hati orang gelisah untuk masuk Ramadan. Tuan-tuan, nilai sendiri macam mana hati kita untuk kita masuk Ramadan. Tuan-tuan, Ramadan kalaulah kita boleh tahu betapa hebat dan besarnya Ramadan yang Allah nak bagi dekat kita ni, maka semua orang sepatutnya begitu excited untuk masuk Ramadan. Macam mana para sahabat duk kata apa? Kami duk harap Ramadan ni sepanjang tahun itu Ramadan. Yang pertama tuan-tuan, Ramadan ini syahrun mubarak. Ma bimaknahu syahrun mubarak? Apa yang dimaksudkan dengan syahrun al-mubarak? Syahrun mubarak maksud bulan yang diberkati. Apa yang dimaksudkan dengan berkat? Berkat ulama sebut az-ziyadatul khair, bercambah kebaikan. Itu maksud berkat. Maksud kalau berkat ni 3 jadi 10, itu berkat. Kalau tak berkat ni 10 tinggal 3, itu tak berkat. Tuan-tuan nak bagi faham lagu ni. Berkat ni dia bukan boleh kira dengan nombor. Tak boleh nak kira dengan nombor. Tuan-tuan perasan tak? Ni perumpamaan paling mudah saya selalu duk bagi. Jumaat lah ni. Jumaat kepada Jumaat lah ni, tuan-tuan berasa tak sangat cepat? Tuan-tuan perasan tak? Tuan-tuan tak? Pasal apa yang cekang macam malam ni? Angguk pun tak kuling mudah ni. Perasan tak tuan-tuan? Tok-tok Jumaat, satu Jumaat tu. Pasal apa? Kita berasa Jumaat tu sangat cepat, hari tu sangat cepat. Sebab Nabi SAW dah sebut dulu 1400 tahun lepas dulu ni, Nabi SAW sebut akhir zaman nanti, di akhir zaman nanti keberkatan hari kamu akan diangkat. Waktu tu kamu akan merasa hari kamu jadi pendek-pendek. Cepat-cepat masa tu sangat baik. Dan yang Nabi SAW sebut dulu dah jadi dengan kita lah ni. Dah jadi dah dengan kita lah ni. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, itu maksud. Tapi jam tetap 24 jam, sama aja. Kod nak kata dia cepat jadi maghrib jadi pukul 5.30 tak juga. Maghrib tetap pukul 7.30. Habis apa dia? Berasa tu berkat. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Orang yang berkat dalam hidup dia bukan tunggu duit banyak. Banyak duit dia 50,000, 70,000 berkat lah. Oh, bukan, belum tentu berkat tak berkat. Nak tahu berkat tak berkat? Sallallahu alaihi wasallam, tengok. Ada orang gaji dia tuan-tuan 1,900 lebih gaji kerja kelang standard je. Kerja kelang jadi operator je, gaji 950 tuan-tuan, subhanallah. Tapi cukup aja kat dia. Hidup tenang. Tuan-tuan tengok mak ayah kita dah buat bendang kat kampung. 6 bulan sekali baru dapat gaji. Setahun 2 kali buat bendang. 6 bulan sekali baru dapat tolak pipkos ni, tolak traktor, tolak mesin padi. Dapatlah 4-5 ribu. Nak belanja 6 bulan. Dapat 3-4 ribu nak belanja 6 bulan. Anak dah ramai. Tapi cukup ya kat dia. Dengar-dengar nak pergi umrah pula. Dengar-dengar nak pergi haji pula. Dengar-dengar nak pergi umrah pula. Duit main mana ni? Berkat. Ada orang gaji 30,000, 50,000. Tapi duit tak tahu pergi mana. Sagi sakit nu, sagi sakit ni, sagi kereta nu rosak, sagi barang ni hilang, sagi lagu tu, sagi lagu ni. Bertimpa-timpa duk main. Hidup tu tak pernah senang, tak pernah tenang. Pasal apa? Pasal tak berkat. Ramadan bulan berkat. Antara keberkatan Ramadan menyebabkan kita umat Nabi Muhammad ni ramai dalam syurga. Ramai dalam syurga. Syurga subhanallah, dalam riwayat cerita ada 120 saf. Subhanallah. Dia kata 120 saf kecil syurga nah. Tuan-tuan, ni pun dah berapa saf dah? Sampai belakang. 120 saf syurga ni tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Satu pintu syurga tu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Perjalanan seekor kuda paling laju
3 hari 3 malam non-stop, tak berhenti. Naik kuda 3 hari 3 malam tak berhenti. Tu satu daripada bucu pintu ni kepada bucu pintu ni. Ni bukan 2 pintu, ni 1 daun pintu. Tuan-tuan boleh bayang tak? Kalau kita ni, saya tanyalah berapa speed kuda boleh pi. Paling laju kuda boleh pi speed terang mana? Dia kata boleh pi 100 km sejam. Kalau naik kereta 100 km sejam, tuan-tuan, non-stop tak berhenti, apa tak nak terkencing dalam botol tekan pun 3 hari 3 malam. Agak tuan-tuan sampai mana? Pi Johor baru berapa jam. Tidak tuan? Lepas mana tu sekeping pintu syurga. Tuan-tuan boleh bayang betapa besarnya syurga. Satu tingkat syurga, satu tingkatan syurga. Tuan-tuan boleh rujuk kitab Baharul Mazi. Cerita tu, satu tingkatan syurga tu macam kamu tengok bintang di ufuk tinggi tu. Satu tingkat syurga. Allah Rabbi subhanallah. Ramai ahli syurga. Majoritinya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akthar, lebih ramai daripada setengah ahli syurga itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita ni umur tak berapa panjang. Nak kata umur pendek pun tak apa nak gamak nak sebut begitu. Umur tak berapa panjang. Nabi sebut umur umatku baina sittin wa sab'in. Lebih kurang 60-70 tahun ni. Macam mana umat terdahulu, Nabi Adam sampai 1000 tahun, Nabi Nuh sampai 1000 tahun, kita duduk tengok dalam riwayat. Orang yang 1000 tahun punya amal nak banding dengan orang yang 60-70 tahun punya amal ni, tuan-tuan, siapa paling banyak amal? Orang yang 60-70 tahun dengan orang yang 1000 tahun. Besar dia tu. Siapa paling banyak amal, tuan-tuan? Logik akalnya, orang 1000 tahun tu dah banyak amal. Tidak. Mereka punya ruang masa yang sangat luas untuk buat amal. Kita 60-70 tahun. Kalau kita sepanjang daripada hidup kita ni, daripada beranak sampai mati ni, amal tak berhenti, belum sampai 10% pun daripada hidup mereka tu, tuan-tuan, yang 1000 tahun. Tapi macam mana kita boleh ramai dalam syurga? Sebab tuan-tuan, antaranya ialah Ramadan. Ish, subhanallah. Saya duk geram-geram juga nak kira-kira, kan? Walaupun pahala ni tak boleh nak kira dengan nombor, tapi kadang-kadang Nabi duk bagi juga dekat kita. Nabi kata 70 kali ganda, 10 kali ganda. Kita sebab Nabi nak bagi kita ni nampak juga jumlah dia tu. Walaupun pahala ni dia tak boleh kira ngakai, Nabi sebut masuk saja Ramadan ni, malam esok lah. Malam esok dengan malam ni punya maghrib beza tak? Rakaat beza tak? Semayang maghrib bulan Ramadan berapa rakaat? Takkan yang tu pun kena kira kot. Takkan nak kena fikir dulu kan? 3 rakaat lah. Maghrib 3 rakaat bulan Ramadan. Maghrib hari ni pun 3 rakaat, sama aja. Tapi apa beza dia? Beza dia esok punya maghrib seolah-olah kita sembahyang 70 kali. 70 kali. Allahu Akbar, angkat takbir tu macam sembahyang 70 kali siap-siap. Dak bukan berimpun tang tu. Ni dia pecah pergi ke depan siap-siap. Allahu Akbar, sembahyang ni macam sembahyang untuk esok, macam sembahyang untuk lusa, macam sembahyang untuk tulat, macam sembahyang lepas tulat apa dia? Lepas tulat apa? Tunggin. Tunggin, lepas tunggin puting beliung, apalah ikut suka apalah. Kira pi tu pun sampai 70 hari pergi ke depan tu. Esok semayang lagi. Semayang untuk esok pula tu. Hari ke-71 sampai 140. Lusa semayang lagi 140 sampai 210. Tak boleh bayang tak? Maksud dia kita baru duduk berdiri tang ni, tapi pahala kita dah pergi depan tu. Subhanallah. Kalaulah Musalli ala Sayyidina Muhammad sebulan Ramadan yang 30 hari ni, yang semua daripada sembahyang fardu kita tu, tuan-tuan dengar elok ni. Nak fokus.
Kalau 30 hari ni yang semayang fardu yang kita buat sepanjang daripada 30 hari ni, tuan-tuan, semuanya digandakan oleh Allah 70 kali ganda, 70 hari pergi ke depan, semayang esok pula 70 hari depan lagi, semayang esok pula semua 7 hari pun 70 hari ke depan lagi ni. Maksud dia, sebulan tu telah menyebabkan pahala amalan semayang fardu kita tu telah mencecah 5 tahun 6 bulan. Ni yang 30 hari ni, pahala dia macam mana? Macam kita senang kira 6 tahun lah, senang kira sikit. Macam semayang 6 tahun pergi ke depan tu. Kita baru duduk diri tadi ni, pahala pergi ke depan tu. Subhanallah. Kalaulah lah ni umur dah 60, kalaulah lah ni umur dah 60, salli ala Muhammad tuan-tuan. Maksud dia, selepas daripada dia balik dulu 10 tahun sebelum tu, tak usah kira lah, belum balik lagi. Maksud dia, dia telah pun melalui 50 kali Ramadan dalam hidup dia. Telah 50 kali Ramadan dia telah lalui dalam hidup dia. Maksud dia apa? Kalau satu Ramadan yang 30 hari itu telah menyebabkan pahala amal dia mencecah sampai 6 tahun, maksud dia tuan-tuan, bekal amalan sembahyang fardu yang dia buat hanya dalam bulan Ramadan telah mencecah 300 tahun pergi ke depan. Allah Rabbi subhanahu 300 tahun ke depan. Tu tak kira malam Lailatul Qadar lagi, tu tak kira Al-Qadar lagi. Waktu Nabi duk cerita pada para sahabat, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tentang seorang lelaki daripada Bani Israel yang berjihad fi sabilillah selama 1000 bulan tak pernah letak pedang dia. Ni tengkuk kuda dia tak pernah kering daripada peluh. Berjihad 1000 bulan, balik pahala bergunung ganang. Para sahabat kata apa? Untunglah dia Rasulullah. Nama Syam'un lelaki ni. Imam Ghazali tulis dalam kitabnya Masali'an Mukasyafah Al-Qulub. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jihad 1000 bulan. Depa kata, para sahabat kata, untunglah depa Rasulullah nak berjihad, tak pernah letak pedang 1000 bulan. Umur depa panjang-panjang, bolehlah depa buat lagu tu. Kami ni, kita ni ya Rasulullah, umat Nabi Muhammad ni, nak pi 1000 bulan tu pun belum tentu lepas. Kata Nabi SAW, umat Nabi Muhammad, Allah bagi satu malam aja, satu malam aja yang lebih hebat daripada 1000 bulan. Khairun min alfi syahrin. Bukan sama 1000 bulan. Khairun dengan maksud lebih baik daripada 1000 bulan. Maksud dia lebih banyak daripada 1000 bulan. Bukan berhenti setakat 1000 bulan tu saja. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Tadi yang 50 kali Ramadan kita telah lalui tadi ni, semayang yang kita buat tu telah mencecah 300 tahun ke depan. Ni dalam celah-celah tu, satu Ramadan, satu Lailatul Qadar yang kita berjumpa dalam bulan Ramadan bakal menyebabkan semua amalan yang kita buat pada malam tersebut digandakan oleh Allah seperti mana kita telah buat selama 84 tahun. Senang kira. Dia 83 point berapa tahun, kita kira 84 tahun lah, senang kira. 1000 bulan. Tuan-tuan faham? Subhanallah. Katalah dalam banyak-banyak Ramadan yang telah kita lalui, hanya 10 kali ya kita berjumpa dengan Lailatul Qadar. Ni saya nak tanyalah orang Taman Intan, siapa pernah berjumpa dengan Lailatul Qadar? Cuba angkat tangan ni. Tuan-tuan ni, siapa pernah jumpa Lailatul Qadar? Ni. Siapa pun tak nak jumpa? Nampak tak nak tengok pokok sujud tak pernah? Tuan-tuan, Pak Long tu orang kata bangkit Lailatul Qadar, dia jaga tuan-tuan. Tahu tak cara nak bagi dapat Lailatul Qadar macam mana? Ni, siapa jadi imam tarawih tahun lepas?
Siapa semayang 10? Hampa ni angkat tangan pun tak kuli pun tak apa ni. Siapa? Tuan-tuan, siapa yang kekal duduk di soh ni sampai 10 akhir Ramadan? Tahun lepas, cuba angkat tangan saya nak tengok. Tak ada. Astaghfirullahalazim. Kira 10 akhir Ramadan masjid ni kosong, tak ada orang. Depa ni tak mau angkat tangan dua, Ustaz. Satu sebab tawaduk saja, tak mau tunjuk, biar di hati saja. Yang kedua memang tak mai ya. Tuan-tuan, musalli ala sayyidina Muhammad. Kalau tuan-tuan ada pada 10 akhir Ramadan tahun lepas sembahyang tarawih, syarat minimum nak dapat Lailatul Qadar apa tuan-tuan? Tuan-tuan jaga 10 akhir tu. Jaga 10 akhir. Tu tips dia. Buat apa? Jaga 10 akhir. Bukan jaga lagu tu, jaga tu. Jaga tu maksud minimum. Nabi sebut, man sallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail, wa man sallal subha fi jama'atin faka'annama sallal laila kullah. Siapa yang sembahyang isyak berjamaah, pahala baginya seperti dia bangun qiyamul lail separuh malam, dan siapa yang sembahyang subuh berjamaah, pahala baginya seperti dia bangun qiyamul lail seluruh malam. Syarat nak dapat Lailatul Qadar, dia mesti berqiyamul lail dan sembahyang isyak dan subuh berjamaah, itu sudah dikira di sisi Allah sebagai qiyamul lail. Siapa sembahyang isyak berjamaah, subuh berjamaah pada 10 akhir Ramadan, kalau malam tu Lailatul Qadar, maka dia dapat Lailatul Qadar. Kalau macam tu rasa-rasa siapa 10 akhir tahun lepas dia dapat Lailatul Qadar. Tuan-tuan, subhanallah. Tak bukan syarat tengok pokok sujud, jumpa ayat beku. Tunggu Pak Long tu. Tunggu apa Pak Long? Lailatul Qadar Ustaz. Apa duk tunggu Lailatul Qadar tak kat tangga ni? Kok-kok lah Ustaz, nampak pokok sujud ke, malaikat turun pada langit ke apa ke? Tengah malam lapak pergi dapur cari Mak Long, oi ayak tak mana ayak tu dalam bekas belakang tu Mak Long eh. Dia pun pergi bekas mana ni, bekas ni, celuk-celuk tengok beku. Mak Long bangkitkan ni malam ni Lailatul Qadar, pasal apa? Ni ayak beku Pak Long. Mana beku tahu mana? Tu bekas tu. Lah memanglah bekas Pak Long, memanglah beku Pak Long. Oi, aku buat agak-agak dalam tu, dia kata. Tuan-tuan, nak cari Lailatul Qadar, nak cari ayat beku jumpa agak-agak lah. Tuan-tuan, bukan syarat tengok benda pelik. Bukan syarat tengok benda pelik. Kalau dia malam tu minimum sembahyang isyak berjemaah, sembahyang subuh berjemaah, kalau malam tu Lailatul Qadar, dia dapat fadilat daripada Lailatul Qadar. Tapi takat tu ya. Maksud dia bayangkan kalau dia sembahyang malam tu, subhanallah, tarawihnya 20 rakaat. Semayang witirnya, sedekahnya, subhanallah, RM1 masuk. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Bandingan derma kamu infak ke jalan Allah seperti satu benih tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai 100 biji. RM700, RM1 masuk, RM700 dapat. Kena pula malam-malam Ramadan, malam Ramadan kalau dia masuk pula ganda pula 10 kali ganda, ganda lagi 70 kali ganda. Allah Rabbi subhanallah. Kena pula malam tu Lailatul Qadar, kali pula dengan 1000 bulan punya, 84 tahun punya. Faham tak ni? Subhanallah tuan-tuan. Maka tuan-tuan boleh bayang kalau lah dia berjaya berjumpa 10 kali Lailatul Qadar. Maksud dia apa? Lah ni umur 60, start umur 50 itu baru duk main masjid. Faham tak? Dulu jangan ceritalah dulu, subhanallah. Bukan cerita sembahyang fardu, bukan cerita sembahyang sunat, fardu pun tinggal. Waktu tu rambut muslimat tu masya-Allah macam hantu Kak Limah. Waktu tu Allahu Rabbi dandut tu. Jumpa kat KL tu kawan saya cerita. Nangis depan dia. Saya dandut tak pernah tinggal Ustaz. Subhanallah. Tuan-tuan, masalli ala sayyidina Muhammad. Masuk umur 50, 40 baru duk main masjid. Dapat 10 akhir ni tuan-tuan sekalian, hanya dalam 10 tahun kebelakangan ni lah duk jaga 10 akhir tu. Maka tuan-tuan, agak-agak subhanallah dia dapat 10 kali berjumpa dengan 10 akhir Ramadan.
Dan celah-celah tu dia dapat Lailatul Qadar. Kalau dalam hidup dia dijumpa 10 kali Lailatul Qadar, maksud dia bekal dia nak pergi bawa di pada mahsyar ni tuan-tuan, telah mencecah amalan dia 840 tahun. Betul tak ni? Campur pula dengan 300 tahun yang dia buat tadi semayang-semayang fardu yang dia buat ni, saya kira fardu yang ni, tak kira yang sunat lagi ni. Ni tak kira lagi yang pahala-pahala semayang tarawih, pahala baca Quran, pahala sedekah. Ni ambil setakat semayang fardu je pun dah 300 tahun dah. Tuan-tuan boleh bayang pula semayang sunat yang dikira macam semayang fardu, sedekah-sedekah yang dikira punya banyak ganda-ganda dia. Subhanallah. Tuan-tuan, Masya Allah Rabbi, yang ambil yang wajib tu saja telah menyebabkan pahala amal dia telah pun mencecah 1140 tahun. Masya Allah. Mana bahkan lebih amal dia melebihi daripada umurnya umat Nabi Nuh AS. Kalau macam ni berkat tak tuan-tuan? Ni berkat. Dan kalau tuan-tuan dengar macam ni, Ramadan yang nak main ni, nak bazir dah lagi ni? Nak sia-sia dah lagi ni? Dah, tak mau dah, cukup dah. Dulu dah buang Ramadan yang duk main lepas-lepas dekat kita ni tuan-tuan. Kita buang macam tu je, kita bazir macam tu saja. Kita tak pernah pulun pun. Tahun ni nak buat sungguh-sungguh daripada awal sampai habis. Lepas tu ulama' duk kata, kalaulah orang yang dah mati, kalaulah orang yang duduk dalam kubur tu, dia boleh keluar mai habaq sat dekat kita apa yang depa dah nampak, depa akan kata dekat kita, tuan-tuan, abang aku, adik aku, depa akan kata dekat kita, kalaulah hampa nampak apa yang kami nampak, pahala dan ganjaran yang Allah bagi dalam Ramadan yang telah kami lalu dan telah kami sia-siakan, maka hampa takkan tinggal, bukan cerita sehari, hampa takkan bazirkan, bukan sehari, bahkan 1 detik pun hampa takkan bazirkan dengan Ramadan yang Allah bagi dekat hampa. Tuan-tuan faham tak? Allah Rabbi subhanallah. Ramadan bulan berkat, bulan yang akan menyebabkan ramai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada dalam syurga. Yang kedua, Ramadan salli ala sayyidina Muhammad, bulan tarbiyah. Ramadan bulan training. Kita bila nak masuk Ramadan ni, dapatlah kawan-kawan duk hantar mesej, selamat datang ke Universiti Ramadan, selamat datang ke Madrasah Ramadan. Mudah-mudahan di hujung nanti dapat sijil takwa, dapat ijazah takwa. Sungguh? Apa maksud madrasah? Madrasah maksud sekolah. Apa tujuan sekolah? Dulu masuk tak berapa cerdik, keluar nanti jadi orang lebih cerdik. Sekolah. Universiti, dulu masuk tak berapa pandai, keluar nanti jadi lebih pandai, lebih bijak. Sama macam Ramadan. Ramadan bulan training. Allah duk tengok kita ni naik turun, kadang-kadang dia tinggi, kadang-kadang dia rendah, kadang-kadang dia pulun, kadang-kadang dia malas. Ada time-time dia main balok. Balok. Dia pakai KL tanya, "Ustaz, balok tu apa Ustaz?" Balok ni dia malas. Lagi malas nama balok liat. Lagi malas balok liat, wal lepat liat. Ada time-time kita memang malas. Sebab apa? Sebab duk ulang buat benda yang sama selama setahun. Faham tak? Salli ala sayyidina Muhammad. Macam orang pergi kerja. Bila pergi kerja, tiap-tiap hari duk buat rutin yang sama, lama-lama dia jemu. Faham tak? Bila dia jemu, dia jadi lagu mana? Dia jadi makin malas. Sebab duk ulang buat benda sama. Bila makin malas, bos duk tengok masuk pun lambat dah. Orang masuk pukul 8, dia 8.30 baru sampai. Kadang-kadang masuk pukul 9, masuk pukul 8, sagi pukul 10 keluar pula pergi minum. Kerja produktiviti kerja dia makin menurun. Maka waktu tu bos hantar pergi kursus. Pergi duduk saat tu di Cameron Highland seminggu kursus. Program motivasi kerja.
Panggil ni apa semua, main duk training dia, basuh dia apa semua. Buat brain wash dia. Kemudian sekali buat team building lah apa semua macam-macam. Ulun basuh sungguh-sungguh. Seminggu basuh. Keluar lagi di lagu mana? Tuan-tuan, lepas seminggu training basuh ni keluar lagi di mana? Dengan harapan keluar training semangat kerja. Bos duduk tunggu di pejabat tu. Kawan kita nak balik lah. Lepas ni dah training basuh cukup-cukup, keluar ni mesti lagi punch card awal. Mesti kerja lagi bagus, mesti apa semua. Tengok-tengok dia balik-balik tuan-tuan, lagi balok. Hari tu takat 8.30, ni pukul 9 baru main. Tuan-tuan, kerja lagi balok teruk. Bos dia kata apa? Mengarut budak ni. Hantar pergi kursus pun buat habis duit aku ya. Betul tak tuan-tuan? Tu Ramadan Allah susun dekat kita selama 11 bulan. Buat rutin yang sama, rutin yang sama, rutin yang sama. Masuk Ramadan, Allah training kita, Allah basuh kita, Allah tarbiyah. Semayang banyak. Malam esok sini buat 20 ke 8? 20. Malam esok subhanallah dia semayang 31 rakaat. Sungguh tuan-tuan, 31 rakaat. Ustaz silap kira kan? Dah okey. Tak cuba kira. Mula-mula semayang Isya, mula-mula semayang qabliyah Isya. Maghrib bukan 31. Mula-mula maghrib 3 rakaat. Belum kira Ustaz? Lepas maghrib 2 rakaat, berapa rakaat dah? 5. Lepas tu qabliyah Isya 2 rakaat jadi 7. Lepas tu semayang Isya 4 rakaat itu berapa? 7, 11. Lepas Isyak 2 rakaat lagi. Berapa? 13. Lepas tu 20 rakaat tarawih jadi 13, 40. Wah ni matematik pun teruk juga. 33. Masya-Allah. Lepas 33 campur pula dengan witir 3 rakaat. 36 rakaat tuan-tuan. Subhanallah. Ramadan. Cuba buat malam ni tengok 30 rakaat kita buat tengok. Jam. Subhanallah. Tak boleh buat. Tapi masuk Ramadan, Allah 36. Dia benar kira dia. Dia. 36 rakaat tu subhanallah. Esok 36 lagi, lusa 36 lagi. Tulak 30 hari 30 rakaat dia boleh buat. Lepas Ramadan, takkan 4 rakaat Isyak tak boleh nak buat sembahyang Jumaat di masjid kot. Betul tak ni? Hari tu buat sampai 30 rakaat, takkan lepas Ramadan 4 rakaat Isyak tak boleh buat kot. Sembahyang di masjid hari tu boleh buat. Faham tak tu? Training. Benda nak bagi lekat ni tuan-tuan, dia kena ulang-ulang. Macam tuan-tuan duk menghafal Quran lah. Yang kata hafallah Quran. Kita ni tuan-tuan, siapa dah umur 40 lebih lah? Timbalan manusia apa 18 tahun ni. Alhamdulillah muda lagi. Siapa umur 40 lebih dah tak hafal surah Al-Mulk lagi, teruk lah. Tunggu. Kalau dah umur 40 dah Al-Mulk tak hafal lagi, dia hafal cepat. Sungguh tuan-tuan, Nabi suruh ni kalau boleh ni ada dalam dada umat. Pasal apa? Lu nak selamat azab kubur. Dah tak? Tak hafal lagi. Selia. Nanti darjat seseorang itu diangkat di alam di hari akhirat ni berdasarkan berapa banyak ayat Quran yang dia hafaz. Saya teringat Syekh Datuk Badruddin sebut ada orang baca Quran, bila dia mati Quran simpan kat rak, dia masuk sorang-sorang dalam kubur. Ada orang baca Yasin, bila dia mati Yasin simpan kat rak, dia masuk sorang-sorang dalam kubur. Tapi ada orang yang baca Quran, bila dia mati Quran ikut teman dia dalam kubur. Ada orang baca Yasin, bila dia mati Yasin duduk teman dengan dia dalam kubur. Pasal apa? Hafal. Kita larat nak bawa kuliah kulullah ya tuan-tuan. Asal baca ya kuliah, asal baca kulullah.
Tuan-tuan, subhanallah, musalli ala sayyidina Muhammad. Dia kata, kalau ayah aku jadi imam, rakaat pertama mesti qul huwallah, rakaat kedua mesti qul a'udzu birabbil nas. Confirm dah. Dia kata, kalau ayah dia pergi jadi imam tu, ni dalam hati dia kata dah, sekali mesti qul huwallah. Qul huwallahu ahad. Kata dah. Tahu dah. Hari tu semayang, dalam hati kata apa? Ayah tu sekali mesti baca qul huwallah. Tengok-tengok ayah baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul, dia kata apa dah? Ya ayyuhal kafirun. Lain. Abang kamu dia. Mak dia kata, heran mak dia hari tu. Kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidu ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidu ma 'abadtum wala antum, cari tak jumpa dah hujung dah. 3 jam duk ulang tu je. Tak biasa, tak hafal, subhan. Ni ke benak tuan-tuan. Jadi tempat kampung saya, tu imam tak mai hari tu, subhanallah. Tolak siapa tau? Ada Tok Bilal seorang yang jenis duk selawat kuat tau. Tuan-tuan, Allahu sallallahu alaihi. Dia. Tolak dia tuan-tuan, subhanallah. Baca kuliah cari ujung tak jumpa. Ulang. Astagfirullahalazim. Takkan nak mati bawa kuliah Allah aja tuan-tuan, subhanallah. Setiap tahun mesti ada satu surah ekstra yang kita hafal. Cuba buat lagu tu. Azam tahun ni aku nak hafal surah apa? Ni hafal surah Sajadah. Surah Sajadah tu pekat boleh hafal belakang. Ni pantang hari Jumaat tuan-tuan main lambat. Pasal apa? Takut imam tak main. Kalau dia main awal pun dia pusing golak. Pasal apa tak masuk dalam? Takut sekali orang tolak pergi jadi imam sebab surah Sajadah tak hafal. Pula tak ada gantung kat depan tu. Kalau gantung kat depan tahan kira sikit. Tuan-tuan, subhanallah. Dia mai kemas duduk kat depan tu. Semayang sunat qabliyah. Allahu akbar. Setengah-tengah duduk semayang orang duduk mesyuarat ni. Imam tak mai. Macam mana? Begitu. Tak nampak mai. Ni siapa nak di imam ni? Dia ada semayang tu. Kawan kita boleh tu. Dia tengah duduk semayang tu. Sudah dah lagu mana. Dia boleh undak pelan-pelan tu. Undak pelan-pelan terus semayang kat belakang tintiang. Tuan-tuan, subhanallah. Pasal apa? Tak hafal surah Sajadah. Ya Allah. Cuba target. Tahun ni surah apa nak hafal? Tahun ni azam nak hafal surah Sajadah. Tahun ni azam nak hafal surah Al-Mulk. 30 ayat ya tuan-tuan. Sehari, setahun ada 360 hari. Surah Al-Mulk 30 ayat je. Kalau ambil purata, subhanallah, satu ayat nak hafal, dia ada takat 10 hari. Lebih kurang lah. Betul tak ni? Satu ayat 10 hari. Ya Allah Rabbi, subhanallah. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Itu tak payah hafal, dah hafal dah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Ulang 10 hari. Satu ayat tu. Allah Rabbi, tuan-tuan. Cara dia nak hafal lagu ni. Satu hari ambil satu ayat. Ni kata guru saya. Kalau kita jenis susah nak ngapai, sehari ambil satu ayat. Satu ayat. Jangan pi ayat kedua. Satu ayat tu je. Ulang daripada pagi sampai malam. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Ayah. Wah, dah. Tabarakalladzi macam tu. Ulang daripada pagi sampai malam. Lekat dah tuan. Satu. Esok, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wal azizul ghafur. Ulang daripada pagi sampai malam. Dua dah. Nak? Demikian ayat ketiga hari ketiga. Demikian ayat keempat hari keempat. Masalah dia apa? Masuk ayat kelima, ayat 1 lupa pula dah. Macam mana? Cerita nak bagi lekat ni dia ulang. Macam tu Allah duk program dengan kita dalam bulan Ramadan. Kita ulang benda yang sama 30 hari. Ulang tarawih banyak 30 hari. Ulang baca Quran banyak 30 hari.
Ulang bangkit awal. Subhanallah. Pukul 3.30 pagi bangkit lah. Mana pernah duk bangkit sampai lagu tu? 3.30 bangkit. Muslimat bangkit berapa? Muslimat bangkit berapa? 4. 3. Oh, subhanallah. Pukul 4 bangkit lah. Tuan-tuan. InsyaAllah Rabbi. Bangkit subhanallah tuan-tuan. Masalli ala Sayyidina Muhammad. Tiap-tiap hari selama 30 hari bangkit pukul 4 pagi, 4 pagi, 4.30 pagi, 4 pagi, 4.30 pagi. Lepas daripada Ramadan, takkan 2 rakaat tahajud tak boleh nak bangkit kot. Bukan gaduh duk masak dah, bukan gaduh duk makan dah. Subhanallah. Faham tuan-tuan? Dia panggil apa? Training. Sebab tu bila masuk Ramadan, salli ala Sayyidina Muhammad, ada 3 kelompok manusia yang masuk Ramadan dan keluar daripada Ramadan, kata ulama. Nak tengok training dia dapat tak? Tarbiyah dia dapat tak? Kelompok yang pertama, kata ulama, kelompok penyembah Ramadan. Siapa penyembah Ramadan ni? Orang yang masuk bulan Ramadan, pulun, ibadat banyak, semayang banyak, ulang alik di masjid, baca Quran banyak, zikir banyak, sedekah banyak. Hebat amalan dia bulan Ramadan. Tapi keluar Ramadan, dia balik macam mana dia sebelum masuk Ramadan. Quran simpan dekat rak, tasbih gantung kat dinding, masjid tak main lah, hilang tu royubul royub. Tak tahu pergi mana. Subhanallah. Tuan-tuan, orang ni macam mana orang pergi kursus tadi ni, yang buah dia duk harap balik kursus jadi semangat kerja elok, tapi balik-balik kursus dia sama macam dia pergi sebelum masuk kursus. Kata bos dia apa? Buang duit, buang masa. Macam itulah orang ni masuk training tapi tak dapat manfaat. Faham tuan-tuan? Salli ala Sayyidina. Saya takut kita duduk dalam grup tu, duk berasa macam tu. Pasal tiap-tiap tahun pun semangat, main bulan Ramadan ni semangat sungguh. Tapi tuan-tuan takat Ramadan je lah, keluar-keluar lah. Yang kedua, kelompok yang masuk bulan Ramadan, keluar dia jadi apa? Kata Nabi SAW, kam min sa'im, berapa ramai orang yang duk puasa, yang tak dapat apa-apa daripada puasa dia, melainkan ilal ju' wal atas, lapak dengan dahaga je. Orang ni masuk Ramadan, macam masuk bulan Mei, macam masuk bulan April, macam masuk bulan Jun, sama je. Beza dia apa? Puasa. Sebab tu selalu orang sebut selamat menyambut bulan puasa. Ni kita nak masuk bulan puasa dah ni. Siapa kata bulan puasa? Dia bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan bukan ada puasa saja. Dalam bulan Ramadan ada tarbiyah, dalam bulan Ramadan ada qiyamul lail, dalam bulan Ramadan ada turun Quran, dalam bulan Ramadan ada sedekah, dalam bulan Ramadan digandakan pahala, dalam bulan Ramadan kena jaga akhlak, dalam bulan Ramadan kena jaga adab, dalam bulan Ramadan punya banyak benda yang berlaku dalam bulan Ramadan. Dia pilih satu je. Apa dia? Puasa. Sebab tu dia masuk Ramadan, mata tetap tengok benda yang sama, kaki tetap jalan pergi tempat yang sama, tangan tetap buat benda yang sama, mulut tetap cakap benda yang sama. Beza dia apa? Puasa je. Sebab dia kata masuk bulan Ramadan itu bulan puasa. Faham tak ni? Sebab tu ada di kalangan kita yang masuk bulan Ramadan puasa tapi tak semayang. Ada tak? Ada orang puasa tak semayang? Bukan ada, berlambak. Sungguh. Silap-silap dalam rumah kita pun ada yang jenis puasa tak semayang. Abang Long bangkitlah makan ni. Tak apa lama Abang Long boleh tahan makan satgi hang lapang. Bangkit kan? Tarik telinga budak tu. Bangkit lagi, bangkit lah. Muka pun tak gosok, gigi pun tak gosok. Duduk bersila kat depan nasi tu. Mana? Duduk dalam kelumbung kain tu. Mata duduk pejam. Makan tu. Makan busuk ke hidung. Mata pun tak buka sambil duduk lena dah. Ngantuk sangat. Lagi lepas makan pergi tidur. Lepas makan suruh anak pergi tidur. Betul tak ni? Tak apa nak mengaku mereka tu. Sekejap Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk waktu.
Pergi gerak tu. Anak pergi mayang. Laki dia kata, biar pilah bang, budak lagi. Biarlah duk rehat tu, cuti-cuti sekolah ni. Dah lah tiap-tiap hari kat sekolah tu duk kena bangkit awal. Ni dah cuti sekolah. Biar pilah kawan tu duk belajar puasa. Subhanallah, tuan-tuan. Ajak anak puasa tapi tak ajak semayang. Budak apa SPM dah tahu ni. Mau bagi menikah pun 2 orang dah anak dia. Tuan-tuan, subhanallah, sayang tak kena tempat dia panggil. Nabi ajak waktu anak umur 7 tahun, ajak puasa ke ajak semayang? Ajak semayang. Bila umur 10 tahun tak mau semayang, pukul. Nabi tak kata ajak puasa. Pasal apa? Pasal kalau dia sembahyang, puasa duduk bawah dia dah. Ajak anak kamu sembahyang umur 7 tahun. Maksud dia apa? Bukan setakat ajak sembahyang, ajak puasa, ajak tutup aurat, ajak mana halal mana haram, ajak tentang mana aurat dia. Faham tak tuan-tuan? Semua duduk di bawah sembahyang, tapi kita pilih yang bawah yang nama dia puasa, sedangkan sembahyang dia kita abaikan. Kita tak faham. Tak? Ni yang muda-muda masuk bulan Ramadan, pergi dekat food court, buka puasa dengan girlfriend. Sagi IT ambil ya, dekat tunggu dekat bawah tau. Okey. Lagi sampai naik RXZ dua-dua. Sampai dekat food court, makan dua-dua orang. Jangan makan lagi ni, jangan makan lagi, tak azan lagi. Kan kita tengah puasa, tangan duk pegang ni. Tangan duk pegang ni. Kan kita tengah puasa ni, you kan, I kan, rindu sangat kat you ni. Tangan duk pegang ni. Puasa, jangan makan lagi tau. Saya Allahu Akbar. Dan suak-suak. Ini sunat-sunat. Kurma. Suak tau. Si geram aku. Ambil cakotiau tu, buah tak kepala, buah tau. Tuan-tuan, subhanallah, puasa tapi mata tak jaga, mulut tak jaga, masih duduk dalam maksiat. Pasal apa? Sebab Ramadan bagi dia hanya puasa, bukan yang lain. Ni macam duk biasa buat lagu tu. Aduh, subhanallah. Tuan-tuan, ramai jadi lagu tu nak. Kita pun subhanallah tuan-tuan, buka puasa nak ambil yang sunat. Tak apa sunat? Sentiasalah umatku berada dalam kebaikan. Jika mereka ni menyegerakan berbuka puasa. Ini tak payah suruh. Standby siap dah depan tu. Duduk depan. Salli ala Sayyidina Muhammad. Masuk waktu pukul 7.30. Pukul 7 standby dah kurma. Standby. Seminit. Minit. Allah masuk mulut. Tak ada nak apa, dengar aja kat tu, tak masuk mulut tu. Tu punya cepat nak buka puasa. Tengok tu bilik 1 2 3 testing mikrofon jam. Habis batal puasa habis. Tuan-tuan, dia punya nak segera ambil sunat berbuka puasa tu punya nak cepat, tapi semayang maghribnya 8.30. Betul tak ni? Semayang maghribnya pukul 8 suku. Subhanallah. Kadang-kadang maghrib dah lepas waktu dah. Bukan semayang tunai lagi dah. Semayang tu semayang qadha dah. Allah Rabbi subhanallah. Jangan dia buat panggil lagu tu. Takut apa? Takut Ramadan dapat lapak, dapat dahaga je. Nah, tuan masalli ala Jawan. Cuba ajak lagu ni. Tahun ni betul-betul nak buat sunnah. Apa sunnah Nabi? Makan sikit, pergi semayang maghrib. Cuba ajak, tahun ni nak buat lagu tu. Saya ustaz jenis orang kampung, ustaz kena buah nasi kau ustaz, sakat kurma sebiji 2 tak jadi ustaz. Try lah dulu. Nak ni. Sama aja. Cumanya syarat dia jangan hidang ni. Kalau hidang tak boleh kena makan terus. Nabi kata la solat bi hadrati ta'am, tak ada semayang yang boleh khusyuk dengan dihidangkan makanan. Ada terhidang makanan tak boleh dah. Tak. Dia pergi buka puasa di masjid. Orang hidang cantik. Dia tala betul tang udang tu. Tang udang tu memang tala pergi duduk sila tang tu cantik lah. Kira udang duduk depan dia ni. Ni kira lagi sama Allahu Akbar udang 3 ekor masuk.
Dia dah cantik tunggu dah tu. Tiba-tiba tu imam buat pengumuman. Tuan-tuan, kami di pasien di masjid ni ya, kami ni jenis makan kurma dulu. Nampak tuan kurma dekat depan tu? Tu, dia nampak jauh kurma tu. Ambil kurma tu dulu makan. Kita ambil sunnah Nabi, makan 1, makan 3, makan 5 kurma, minum air sikit. Sekali kita pergi semayang, sekali baru kita mai duduk makan nasi. Tuan-tuan agak sekali dia pergi duduk berdiri semayang. Lagu mana tuan-tuan? Allahu Akbar. Pergi dah hudang kau tu. Sekali macam mana cara aku nak pergi dapat balik tuan tu ni. Sekali lepas bagi salam kira nak alatul nak terus pergi duduk tuan tu. Dengar pula duk budak wawi kat belakang. Dia kata pergi dah hudang aku macam tak ada khusyuk dah. Kalau dah teridal aku tu baik tiba terus dah cerita dia tuan-tuan. Subhanallah. Kalau nak ambil sunnah betul jangan hidang lagi tak tepi dulu. Bagi kurma sungguh-sungguh. Hidang belah tu ni mai standby kurma duk tang ni. Kurma, ayak apa semua makan dulu Nabi. Makan 1, makan 3 atau makan 5 atau makan 7. Rasa tak kenyang lagi bos 9. Lagi tak kenyang bos 11. Dia kata memang ustaz selama ni pun saya takat 3 je ustaz. Tak lebih. 3 apa? Pinggan ustaz. Tuan-tuan masalih Allah Muhammad. Cerita dia nak kejar sunnah. Ambil sunnah sungguh-sungguh. Tapi jangan sampai tinggal yang fardu. Takut apa? Takut tak dapat apa puasa. Sebab dia faham, dia masuk Ramadan takat puasa je, yang lain tak dapat. Yang ketiga, orang yang masuk dalam Ramadan dan keluar pada Ramadan. Kelompok yang ketiga ialah orang yang dapat takwa. Macam yang Allah sebut, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, difardukan kepada kamu untuk berpuasa seperti mana difardukan kepada orang terdahulu daripada kamu. Mudah-mudahan kamu dapat takwa. Apa tanda dia dapat takwa? Tanda dia dapat takwa, salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, selepas daripada Ramadan bertambah amal-amal dia. Dulu masuk Ramadan kurang semayang, keluar Ramadan semayang sunat tambah. Dulu dalam bulan Ramadan, sebelum Ramadan kurang sedekah, keluar Ramadan banyak sedekah. Dulu kurang puasa, lepas masuk Ramadan kena tarbiyah puasa 30 hari. Keluar nanti tuan-tuan masalih ala sayyidina Muhammad, lebih banyak puasa-puasa sunat dia. Paling tidak dia buat 3 ayyam min kulli syahr, kata Nabi SAW. Puasa 3 hari dalam sebulan. Ni baru tanda orang dapat takwa. Pasal apa dia boleh bertambah amal dia selepas daripada Ramadan? Pasal apa? 2 sebab. Yang pertama, sebab terhasil daripada tarbiyah yang dilalui selama sebulan. Sebut dah tadi, semayang banyak. Keluar nanti paling tidak isyak 4 rakaat, semayang di masjid dia boleh lekat. Paling tidak witir 3 rakaat yang dia bisa buat dah dalam bulan Ramadan, lekat dengan dia selepas daripada Ramadan. Paling tidak apa semua. Tuan-tuan, hasil tarbiyah tu menjadi manfaat untuk dia. Itu yang pertama. Yang kedua, pasal apa boleh bertambah amal dia tuan-tuan? Sebab terampun dosa-dosa dia sepanjang Ramadan. Kita ni tuan-tuan, lah ni malah buang ibadat. Sungguh, saya tak tahu tuan-tuan saya lah. Seronok tengok orang buat ibadat semayang banyak-banyak. Kita ni tuan-tuan, nak bangkit 2 rakaat pun tak boleh. Berasa macam berakak kat bungkuk tu. Nak bangkit. Betul tak? Orang semua bangkit mayang sunat, kita tak boleh bangkit. Relax, buat tak tahu. Sungguh tak ni tuan-tuan? Tak mengaku lah. Tadi lepas mayang isyak lepas maghrib tadi, berapa ramai yang duduk saja. Tak bangkit siapa? Dia tak berasa nak, tak ada keinginan dia untuk bangkit. Tuan-tuan, apa tanda orang tenggelam dalam dosa? Orang duduk dalam dosa ni apa tanda dia? Yang pertama, dia berat untuk melakukan ibadat. Berat. Orang semua baca Quran, dia tak teringin nak baca Quran. Orang mayang sunat tahajud, dia tak teringin nak bangkit mayang tahajud. Dia tak berasa apa. Dekat KL tu tuan-tuan, ada kawan-kawan kita yang beralih lah. Mereka dulu kumpulan-kumpulan rock, tuan-tuan, kumpulan keromok.
Tak tahu lah, daripada sini memang sini dengan tasbih subhanallah subhanallah. Daripada balik dulu memang duduk sila di masjid kot. Allah sihat. Lah ni dah baik dah. Dah duduk ikut mengaji. Hati lembut pada kita lagi. Saya duduk mengajak ni geng-geng kumpulan rock ni dulu yang rambut panjang yang duduk tak apa-apa tu. Teriak sepanjang kuliah. Bayang kuliah teriak Aduh. Kita nak keluar air mata sedikit pun susah. Tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Duk mengadu, Ustaz, saya ni susah nak bangkit tahajud Ustaz. Susah hati. Kawan-kawan duk bangkit sembahyang Ustaz, saya susah nak buat Ustaz, susah hati. Susah hati, susah hati. Nak buat macam mana Ustaz? Saya kata apa? Ni. Berasa susah hati bila tak boleh buat ibadat, itulah tanda iman. Yang nak kena risau, yang nak kena susah hati, kalau orang langsung tak berasa susah hati kalau tak boleh nak buat ibadat, tu kena risau, tu kena susah hati. Tak faham? Orang semua bangkit sembahyang sunat, kita tak bangkit pun dan tak berasa susah hati pun, tu maksud kena susah hati. Orang baca Quran, kita tak berasa susah hati, takutlah. Faham? Jadi selepas dalam bulan Ramadan dosa dia diampunkan, selepas tu bersih dosa, mudah untuk dia bangkit tahajud, mudah untuk dia bangkit maya sunat, bertambah amal menunjukkan yang dosa dia telah diampunkan. Nabi sebut, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang menghidupkan Ramadan dia, siapa yang buat amal banyak-banyak dalam bulan Ramadan ni dengan iman sungguh-sungguh kepada Allah, dengan harap sungguh-sungguh pada Allah, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa yang terdahulu. Jadi dosa dia terpadam. Bila dosa dia terpadam, mudah untuk dia buat ibadat. Apa yang duk bagi berat kita ni tuan-tuan? Dosa. Tuan-tuan tengok muslimat-muslimat contoh nah. Bangkit tahajud, bangkit tahajud pula. Bangkit ni pagi-pagi bulan Ramadan ni. Sok. Sini panggil sok. SOCK. Itu stokin. Sahur. Bangkit sahur. Allah Rabbi subhanallah. Pukul 4 bangkit lah. Potong sayur, bersiang ikan, potong ayam, masak, buat gulai, rebus telur mesin. Macam-macam buat daripada pukul 4. Muka pun tak ada basuh lagi, gigi tak ada gosok ni. Bedak sejuk semalam yang bodoh ada lagi ni. Allah, tak nak nasi. Hidang. Lepas hidang pergi nak ambil nasi, tengok nasi tak tekan pula dah. Kelak kaput. Lepas tu gerak anak pula. Abang Long bangkit malum, Abang Long jaga. Tengok Abang Long dah bangkit, gerak Kak Long pula. Kak Long bangkit, Kak Long bangkit, Kak Long bangkit. Abang Long tidur balik pula dah. Allah. Gerak lelaki pula. Lelaki tidur macam kayu balak. Tolak tak bangkit tuan-tuan, terajang pun tak jaga lagi, ambil ayak simbah bang bagi sudah. Aduh, penat lah. Lepas tu makan, lepas makan Allahu akbar dah masuk subuh dah. Boleh buat kerja macam-macam daripada pukul 4 sampai pukul 6. 2 jam buat kerja, berpeluh bercerau tuan-tuan sekalian. Boleh buat macam-macam, tapi 2 rakaat sembahyang sunat tak boleh buat. Tak boleh bayang lah. Punya berat buat, punya susah kerja buat, benda 2 rakaat sembahyang tak boleh buat. Pasal apa? Pasal nak buat 2 rakaat ni bukan atas kuat, tapi nak buat 2 rakaat ni atas iman, atas hati yang bersih. Yang tak boleh nak buat ni pasal apa? Sedosa. Sungguh. Faham tak ni? WhatsApp, oi subhanallah, non-stop. Kalau tengok nama dia, asal nama dia online, asal nama dia online, asal nama tak pernah offline. Kalau teks dia tu keluar tu, subhanallah tuan-tuan, punya laju tu. Nak abang kata phone tu melekat tangan lah, melekat jari, cap jari tangan tu. Saya baik tukar bau tuan-tuan, subhanallah. Facebook, ya Allah, pantang traffic light merah Facebook, merah Facebook, merah Facebook. Habis semua dia ambil gambar, traffic light pun dia ambil gambar, kucing lintas pun dia ambil gambar. Ada saja benda dia nak post. Subhanallah tuan-tuan, bersalih ala syamat tuan-tuan.
Tapi Quran satu ayat tak boleh baca. Kita faham? Satu ayat Quran tak boleh baca. Padahalnya Quran duduk tang tu, Facebook duduk sebelah dia, WhatsApp tepi dia, tiga tu duduk sebelah-sebelah ya. Dia tak ni? Macam tak mengaku je. Aduh. Tengok Facebook last seen 5 minutes ago. WhatsApp last seen 2 minutes ago. Dalam kuliah pun duk tengok lagi. Quran last seen last year Ramadan ago. Aduh. Tuan-tuan, pasal apa Quran tak boleh nak baca? Sebab nak boleh baca Quran bukan sebab reti dan tak reti, bukan sebab kuat dan tak kuat. Nak boleh baca Quran itu sebab hati yang bersih. Apa yang menyebabkan kita tak boleh baca Quran? Sebab dosa duk memberatkan kita dengan ibadat. Lepas tu bila masuk Ramadan, Ramadan memadam dosa-dosa kita. Bila Ramadan memadam dosa-dosa kita, keluar Ramadan kembali kepada fitrah. Kita pun raya Aidil Fitri, hari raya yang kita ni kembali kepada fitrah, bersih daripada dosa, lepas daripada tu. Sembahyang sunat boleh. Pasal apa boleh? Dosa dah tak ada. Sembahyang tahajud mudah. Pasal apa? Pasal dosa dah bersih. Quran boleh baca dah. Pasal apa? Dosa tidak lagi memberatkan untuk membaca Quran. Faham tak? Tapi dah masuk berapa kali Ramadan dah? 30 tahun dah, 30 kali dah masuk Ramadan. Tapi amal kita lah ni sama macam amal tahun lepas, sama macam amal tahun sebelum tu, sama macam amal dulu, sama. Kalau sama, maksud dia apa? Takut Ramadan tahun lepas pun dosa tak terampun, Ramadan dulu pun dosa tak terampun, Ramadan sebelumnya pun dosa tak terampun. Kalau masuk Ramadan tiba-tiba dosa tak terampun, tengok waktu Nabi naik tangga mimbar, Nabi kata amin, amin, amin. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kamu buat benda yang kami tak pernah tengok kamu buat sebelum ni. Kami dengar benda yang kami tak pernah dengar sebelum ni. Kamu kata amin, amin 3 kali naik tangga mimbar. Pasal apa ya Rasulullah? Rasulullah kata, tadi malaikat Jibril mai bisik dekat aku satu doa, 3 doa, dan aku aminkan doa tu. Doa yang pertama apa? Bu'ida, celakalah man adraka Ramadan, siapa yang masuk dalam bulan Ramadan, falam yughfirlah, lalu dia tidak mendapat pengampunan. Celaka orang yang masuk Ramadan, orang lain semua Allah ampun dosa, tiba-tiba dia tak dapat pengampunan. Celaka orang. Lalu Nabi kata apa? Amin. Doa dipanjatkan oleh manusia paling, oleh makhluk Allah paling mulia, malaikat ketua segala para malaikat, malaikat Jibril yang tak pernah laku dosa, yang tak pernah engkar perintah Allah, dan doa diaminkan oleh manusia paling mulia kekasih Allah Rasulullah SAW. Sudah pasti doa ni makbul. Dan kita takut kita ni Ramadan tahun lepas masuk, Ramadan sebelum ni masuk, Ramadan sebelum ni masuk, tapi dosa Allah tak ampun. Apa tanda dosa Allah tak ampun? Tandanya amalan tak bertambah selepas Ramadan. Tuan-tuan faham tak ni? Ni nak cerita apa? Nak cerita tahun ni nak buat sungguh-sungguh. Tahun ni nak pastikan Ramadan kita ni sungguh-sungguh kita dapat. Sebut dah tadi, Ramadan bulan berkat. Keberkatan tu nak kita pulun bagi dapat semua. Ramadan tahun ni juga bulan maghfirah, bulan Allah nak ampun dosa-dosa. Harap tahun ni betul-betul Allah ampun dosa kita. Ramadan nak masuk ni bulan tarbiyah, sungguh-sungguh kita harap kita mendapat tarbiyah daripada bulan Ramadan. Harap keluar daripada Ramadan kita sungguh-sungguh jadi lebih baik daripada sebelumnya. Sebab tu tahun ni tahun yang kita nak buat sungguh-sungguh Ramadan kita. Tuan-tuan azam elok-elok daripada 1 Ramadan sampai 30 Ramadan, tuan-tuan tak mau tinggal sembahyang tarawih. Azam elok-elok. Jangan disebabkan nak pergi beli baju raya tuan-tuan nak tinggal tarawih. Janganlah, sudahlah perangai lagu tu. Salam 15 Ramadan salam dah maklum. Minta maaf nak.
Tahun depan jumpa pula. Awal salam maklum lah. Itulah kuih samperit 1000 biji dia buat order. Tak siap-siap lagi. Subhanallah. Tak padan dengan 1000 biji samperit. Tuan-tuan nak tinggal keberkatan malam-malam dalam bulan Ramadan. Alangkah malangnya kalau malam buat samperit tu, malam tu Lailatul Qadar. Alangkah malangnya malam yang dia keluar pergi Maidin untuk beli baju raya, yang dia tinggal semayang tarawih, yang dia tinggal sedekah, yang dia tinggal pergi masjid malam tu, tiba-tiba malam tu lah malam Al-Qadar. Amat malang dan rugi, bukan sikit-sikit rugi 80 tahun punya amalan rugi. Faham tak ni? Cukup dah kita perangai main-main dalam Ramadan. Sudahlah, tu bukan kita lah ni, tu kita dulu-dulu. Sudah. Nak patah balik, nak buat, tak boleh dah. Yang ada kod depan, tu pun harap boleh sampai. Tuan-tuan, jaga elok-elok Ramadan ni. Faham tak ni? 10 akhir tu azam elok. Dekat KL kawan-kawan saya dah ambil cuti untuk 10 akhir Ramadan. Ambil cuti. Pasal apa ambil cuti? Sudahlah ustaz, dulu kami main ustaz, dulu kami tak tahu apa tu Ramadan. Lah ni kami Allah dah bagi hidayah. 10 akhir ni kami nak tumpu sungguh-sungguh. Kami nak iktikaf di masjid. Kami nak pulun elok-elok. Sebab kami tak mau lepas dah peluang yang Allah nak bagi dekat kami pada tahun ni. Faham tuan-tuan? Macam itulah kita insya-Allah. Jadi tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad, bila nak masuk Ramadan, buat persiapan ilmu, bagi faham apa kita nak buat dalam bulan Ramadan. Yang kedua, buat persiapan roh, dengan kita banyak berdoa supaya Allah ampunkan dosa-dosa kita ni nak masuk Ramadan. Nangis sikit. Ya Allah, ampunlah dosa aku ya Allah. Aku takut dosa-dosa aku ni jadi menyebab aku nanti malas nak buat ibadat dalam bulan Ramadan ya Allah. Ya Allah, aku takut nanti dosa-dosa aku menyebabkan aku masuk bulan Ramadan tapi aku tak boleh nak maksimumkan ibadah aku bulan Ramadan. Aku takut dosa-dosa aku ni sehari masuk Ramadan, Allah ampun semua dosa aku tak terampun ya Allah. Aku takut nanti sekat jalan aku bersungguh tapi lepas tu aku tak bersungguh ya Allah. Aku takut aku diuji dengan dunia yang menyebabkan aku tinggal Ramadan aku ya Allah. Tolonglah ya Allah, berilah kekuatan kepada aku ya Allah, berilah sihat pada aku ya Allah supaya aku dapat masuk Ramadan ni sungguh-sungguh. Minta pada Allah bagi kuat roh. Yang ketiga, tuan-tuan, wasalli ala Sayyidina Muhammad, buat persiapan amal. Nak masuk Ramadan ni tuan-tuan dah mula buat persiapan amalan-amalan bertambah. Semayang-semayang dah bertambah, semayang sunat dia mula buat, baca Quran dah mula dah. Mudah-mudahan bila dia masuk Ramadan ni tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad, dia masuk dalam keadaan dia sangat bersedia, sangat excited, sangat seronok. Ramadan akan mai dalam keadaan seronok kepada orang yang semangat untuk mai dekat dia. Dan insya-Allah mudah-mudahan Ramadan kali ini jadi Ramadan yang paling terbaik untuk kita. Mudah-mudahan Ramadan kali ini jadi Ramadan yang paling best, yang paling istimewa untuk diri kita. Dan kita azam sungguh-sungguh, tahun ni aku tak mau tinggal walaupun sekali kelebihan-kelebihan daripada Ramadan. Aku nak buat sungguh-sungguh. Dan apa yang duk cita-cita dulu ni, nak khatam Quran, nak semayang tiap hari 20 rakaat, nak semayang tak mau tinggal semayang witir, tak mau tinggal lagi ibadat-ibadat dalam masjid, nak i'tikaf 10 akhir daripada Ramadan. Tahu yang aku duk azab dulu, yang aku selalu tak buat, tahun ni aku nak buat dah, aku tak mau tinggal dah sampailah habis daripada Ramadan insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan kepada kita dan Allah terima segala amal kita dalam Ramadan yang nak main insya-Allah. Jadi cukup sekadar itu untuk malam ni tuan-tuan. Dan sebelum saya nak tutup majlis, ada dua pengumuman yang nak saya nak ni pada tuan-tuan. Yang pertama, salli ala Sayyidina Muhammad, ialah ma'had yang kita bangunkan di Bandar Baru Kedah. Untuk tahun hadapan kita akan buat pengambilan baru untuk pelajar lelaki dan perempuan, tahfiz lelaki dan perempuan umur 11 sampai 13 tahun. Silibus pengajian kita 3 tahun kita tumpukan kepada hafazan intensif yang diajar oleh guru daripada Yaman. Yang lelaki akan diajar oleh suami dia, Syekh Abdullah daripada Yaman, dan yang perempuan akan diajar oleh isteri dia juga daripada Yaman. Pasal apa saya ambil guru daripada Arab? Sebab dua. Yang pertama sebab saya nak mereka boleh bercakap Arab walaupun sikit-sikit. Yang kedua, saya nak makhraj dan sebutan itu sesuai dengan telu atau lidah Arab. Itu tujuannya. Dan saya hanya limit kepada 20 orang aja. Lelaki 20 orang, perempuan 20 orang. Memang saja tak mau ambil lebih. Walaupun boleh ambil lebih.
nak limit takat 20 orang sebab saya nak tumpu biar ada quality daripada quantity. Jadi kalau tuan-tuan berhajat ataupun ada anak-anak yang nak masuk sekali, boleh mai, kita akan panggil untuk interview. Dan kalau lepas interview tu, barulah kita akan serap masuk. Kita mahat dekat 20 orang saja. Itu yang pertama. Dan hasil daripada tu, kita nak buka sekolah. Sekarang ni dah ada pelajar dah. Pelajar sekarang ni akan pindah pergi tempat baru. Kita buat tempat baru, ada masjid, ada 2 blok sekolah, 2 blok kelas, ada rumah warga emas, ada 16 unit. Lepas Ramadan ni akan ada kemasukan untuk peratafis 45 orang. Warga emas pun akan mula masuk lepas pada Ramadan ni. Jadi kami sangat-sangat memerlukan kepada keuangan sebab nak sedak yang baru ni banyak duit nak pakai. Masjid kami tu saja kami perlu lebih kurang 400,000 lagi. 2 blok sekolah kelas tu kami perlu lebih kurang 20,000 lagi. Rumah warga emas lebih kurang 100,000 lagi. Dan asrama dan kelas untuk banat untuk perempuan kami perlu lebih kurang 80,000 lagi. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tumpang sekali buat sekolah, aku nak tumpang sekali dengan saya lah, saya tolong buat, tuan-tuan pakat-pakat bagi duit yang seorang sikit, tumpang. InsyaAllah mana tahu jadi alim ulama seorang dua nanti kita nak tumpang pahala mereka lah. Kata Syekh Nuruddin jumpa dengan saya, dia kata kita ni amal sikit, tapi nak masuk syurga. Sebab tu buatlah benda yang boleh tumpang orang. Macam orang naik kapal terbang negara, mereka bukan beli tiket, tapi mereka sampai tang mana, nak pergi Tokyo sampai Tokyo, nak pergi Amerika sampai Amerika. Pasal apa? Pasal mereka tumpang orang beli tiket. Kita ni buat amal sikit, tapi buat sekolah sikit, ajak orang buat amal sikit. Mana tahu seorang dua boleh jadi alim ulama nanti. Kita nak tumpang dia. Kalau kita yang buat bagi dia boleh jadi macam tu, dia boleh masuk syurga, takkan Allah tak kesian dekat kita untuk bawa kita masuk syurga sikit. Pasal itulah kita buat sekolah. Saya pun macam tu lah, amal sikit. Nanti sekalian nak tumpang kod-kod ada nanti yang kita boleh tumpang dia untuk masuk syurga. Kalau tuan-tuan berhajat, insya-Allah dekat belakang lagi kita ada buat jualan wakaf. Satu lot wakaf RM50 untuk pembangunan, pengurusan dan pembiayaan pelajar. Kalau tuan-tuan tak bawa RM50 pun tuan-tuan bagi ikut suka tuan-tuan lah, berapa tuan-tuan nak bagi pun tak apa, niat wakaf sahaja insya-Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, sepanjang Ramadan ni tuan-tuan tengok TV Hijrah. Pukul 5.30 petang. 5.30 petang setiap hari di TV Hijrah program ayat riwayat. Itu saya host. Tuan-tuan tengok muka saya sampai melugai setiap hari. Jadi program kita pada kali ini ayat riwayat ni menarik sikit, beza pada yang lain. Kami kaji tentang para nabi daripada Bani Israel dan pengkhianatan umat dia kepada nabi dia sendiri. Kita pergi cari para nabi-nabi ni makam-makam sampai membawa kepada Palestin. Sekarang ni bagaimana Israel mai serang Palestin, mai rampas tanah-tanah Palestin. Kita pergi interview mak-mak yang anak-anak dia kena tembak dengan Israel, yang balik sekolah kena tembak ada. Kami pergi. Dan tuan-tuan akan tengok nanti dekat dalam tu kita tunjuk bagaimana kami pergi dekat makam orang syahid. Bila dia buka pintu makam tu untuk masuk orang syahid yang baru, ada orang syahid yang dah mati 13 tahun dulu, yang tubuh dia masih duduk dalam keadaan elok. Dia kata sempurna sangat dah lah, tapi boleh nampak rambut dia, boleh nampak elok. Kalau 13 tahun ni sepatutnya dah hancur, tapi masih duduk elok. Dan bau yang sangat wangi. Saya waktu duduk bau wangi tu rasa nak kalau boleh nak cerita macam mana bau wangi, tapi tak boleh nak cerita, rakam tuan-tuan boleh tengok saja, tuan tak boleh nak bau. Tapi saya duduk abang lagi tu ni, saya sekarang sedang menghirup bau yang sangat wangi ni. Nampak tu tepi, saya duduk bercakap tu tepi daripada jenazah tu sebelah tu, yang dia duduk elok lagi. Subhanallah tuan-tuan sekalian, ini benda-benda pengalaman yang kita tengok bagaimana orang-orang Palestin yang dirampas tengah semayang subuh di masjid, di satu masjid di Hebron, Masjid Ibrahim. Dalam masjid tu ada makam Nabi Ibrahim, makam isteri dia, makam Nabi Ishaq dengan isterinya Rafiqah, ada makam Nabi Yaqub dengan isteri dia. Tengah daripada sembahyang subuh, tiba-tiba mai orang Yahudi, bukan askar, orang Yahudi doktor tembak orang situ, mati sampai 20 orang. Lepas tu tuan-tuan sekalian tutup masjid tu. Selepas 9 bulan buka, mereka tutup masjid tu, tinggal ambil bahagian tepi tu dengan depan ni. Yang ni bahagian orang Islam, yang besar ni, yang ni sudah tukar jadi sinagog ataupun kuil orang Yahudi. Geram tuan-tuan. Dah boleh tengok nanti kita cerita. Subhanallah tuan-tuan, bagaimana orang Yahudi, orang Islam yang pi, orang Palestin yang pi sekolah anak-anak mereka, yang sekerat jalan kena tembak.
Yang mereka ni tuan-tuan tak ada apa, dia kata ada senjata tembak sampai hancur tubuh budak-budak umur belasan-belasan tahun. Bagaimana mereka sekarang cuba untuk merobohkan Masjid Aqsa daripada bawah korek sampai 20 terowong di bawah Masjid Aqsa. Duk tunggu nak rebankan Masjid Aqsa untuk mereka buat haikal Sulaiman. Ni sekarang ni. Kebetulan waktu pi ni pula tuan-tuan sekalian, intifada, tengah berlaku peperangan. Duk berlawan orang-orang Palestin dengan orang-orang Israel, sampai kami kena tangkap, kami macam-macam tu lah tu pengalaman. Tuan-tuan boleh tengok tiap hari ayat riwayat pukul 5.30 petang di TV Hijrah. Tuan-tuan pergi tahu kat kawan-kawan sama, dia kena promo juga, host ni memang kena cakap lagu tu. Jadi insya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan jadi manfaat kepada kita. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahu subhanahu